Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ramai orang di luar sana yang masih menganggap bahawa mahkamah syariah tidak begitu efisien dan tidak begitu mesra sama seperti mahkamah sivil. Namun hakikatnya, mahkamah syariah berbeza dari sudut perundangan, bidang kuasa mahupun pelaksanaan hukuman. Jadi, bersama dengan saya, Nurul Fazilah Kamaluddin, 30 minit akan membawa anda semua dari bilik bicara Kamar Mahkamah Syariah terus ke pentas bicara fail syariah pada malam ini dengan tajuk Kenali Mahkamah Syariah. Malaysia mengamalkan sistem dui undang-undang iaitu kita mempunyai mahkamah sivil dan juga mahkamah syariah. Dan bila kita sebut tentang mahkamah syariah, pastinya ia berkaitan di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Dan bila kita sebut tentang mahkamah syariah, pastinya ia melibatkan kes al-ihwal keluarga seperti perkahwinan, perceraian, nafkah, hadhanah atas pencarian dan sebagainya. Kita akan membincangkan topik ini dengan lebih lanjut, namun kita lihat dahulu paparan BP ini. Ke program Bual Bicara kita pada malam ini. Dan untuk makluman Datuk, program Bual Bicara kita pada malam ini adalah buat julung kalinya program yang telah diadakan di bawah kelolaan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Dan ini merupakan episod yang pertama, Datuk. Dan kita akan bersiaran selama 13 minggu berturut-turut secara siaran langsung. Terima kasih sekali lagi, Datuk. Baik, tanpa melengahkan lagi waktu kita terus kepada topik perbincangan kita pada malam ini iaitu berkenaan dengan bidang kuasa. Jadi mungkin Datuk boleh jelaskan serba sedikit berkenaan dengan bidang kuasa yang telah diperuntukkan kepada Mahkamah Syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada pengacara. Pertama-tamanya yang perlu kita lihat ya, dan sebagaimana yang telah dijelaskan sebenarnya tadi bahawa Mahkamah Syariah itu agak berbeza dengan Mahkamah Sivil itu sendiri kerana kedudukannya. Betul. Kerana kewujudannya sendiri berdasar kepada sejarah perundangan itu sendiri yang membentuk kedudukan Mahkamah Syariah seperti mana yang ada sekarang. Jadi kalau dalam konteks perbicaraan kita pada malam ini secara santai supaya rakyat ataupun orang awam di luar sana dapat mengikuti dan memahaminya supaya ianya tidak dapat dilihat sebagai satu benda yang menjadi kengkangan untuk menghampiri ataupun mendampingi dan menyelesaikan permasalahan mereka dengan mahkamah syariah. Kita lihat bahawa mahkamah syariah itu adalah mahkamah yang berada di bawah bidang kuasa negeri-negeri dan oleh itu wujud orang panggil sesuatu tindakan yang untuk memulakan tindakan itu terpaksa hadir di mana pihak-pihak tersebut berada tempat tinggal ataupun lazim tinggal dan bila mana berlaku apa-apa isu bidang kuasanya adalah terbatas di antara negeri yang lain dan ianya merangkumi antara isu-isu yang berkaitan orang Islam Betul. Dan isu-isu yang sebagaimana dinyatakan tadi kekeluargaan itu sendiri betul. Jadi dalam konteks itulah kita lihat kalau tanggapan untuk terus memandang kecekapan itu adalah satu tanggapan yang sepatutnya berlandaskan kepada hakikat dan fakta sebenar. Ia tidak boleh dibuat satu anggapan dengan buat perbandingan yang tidak orang panggil tidak mendapati dengan ciri-ciri perbandingan betul. Dalam keadaan sekutu mahkamah itu sendiri dengan keadaan bidang kuasanya sendiri yang ada yang menyebabkan ruang lingkup untuk dia orang panggil memberikan sumbangan, berkhidmat, memberikan perkhidmatan itu ada had-had tertentu. Sebagaimana yang dinyatakan tadi tentang ruang bidang kuasa itu sendiri. Dan dalam konteks itu juga, walaupun mahkamah syariah itu sendiri boleh orang panggil mempunyai ruang lingkup dalam konteks orang Islam, tapi had untuk menjatuhkan hukuman, had-had peraturan-peraturan yang ingin diwujudkan, peruntukan-peruntukan berkaitan masih tertakluk kepada peruntukan apa yang dibenarkan oleh perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi di Malaysia. Baik, jadi mungkin boleh saya rumuskan di sini bahawa mahkamah syariah itu bidang kuasa dia hanya untuk di bawah bidang kuasa kerajaan negeri dan berkenaan dengan hal ihwal keluarga. Betul, ya? Ya. Baik, kita teruskan lagi perbincangan kita pada malam ini berkenaan dengan perkara 121/1A Perlembagaan Persekutuan. Mungkin ramai masyarakat di luar sana yang tak tahu apa itu perkara 121/1A Perlembagaan Persekutuan ini dan apakah kesan ia kepada institusi mahkamah syariah. Okey, terima kasih banyak atas soalan yang cukup baik. Bila kita sebut tentang
pindaan yang berlaku pada Jun 1988 ya, pindaan 121 ya. 121 adalah melibatkan kuasa-kuasa kehakiman persekutuan yang berkaitan dengan Mahkamah Tinggi. Jadi pindaan yang masuk pada yang berkaitan dengan 1211A itu sendiri. 1A itu adalah merujuk kepada kuasa secara eksklusif diberikan kepada Mahkamah Syariah. Mana hasrat penggubal, hasrat Parlimen semasa itu adalah untuk memberikan ruang lingkup ataupun memberi sinar dan nafas baru kepada Mahkamah Syariah untuk memberikan perkhidmatan ataupun ruang bidang kuasa yang lebih baik. Jadi dengan kata lain, pindaan 121(1)A adalah satu penentuan bahawa Mahkamah Tinggi tidak lagi mempunyai apa-apa bidang kuasa terhadap bidang kuasa Mahkamah Syariah. Jadi mana tidak akan berlaku lagi apa-apa campur tangan. Yang mana sebelum ini kita lihat ada perkara-perkara yang diputuskan, diselesaikan atau dibawa ke Mahkamah Syariah itu masih dibawa ke Mahkamah Awam atau Mahkamah Syariah sana bila ada apa-apa isu pertikaian yang mereka tidak persetujui. Jadi ini dengan sendirinya telah menyebabkan pandangan masyarakat itu sendiri terhadap Mahkamah Syariah telah mula orang panggil jadi menurun. mungkin saya boleh katakan bahawa dengan perkara 121(1) itu memberi satu nafas yang baru kepada Mahkamah Syariah, dan pastinya Mahkamah Syariah mempunyai hak yang sangat eksklusif jika ada percanggahan dari bidang kuasa di antara kedua-dua bidang kuasa di antara Mahkamah Sivil dan juga Mahkamah Syariah. Betul ya? Betul. Baik, kita akan membincangkan berkenaan dengan kekeliruan masyarakat di luar sana berkenaan dengan Mahkamah Syariah, Jabatan Agama Islam dan juga Majlis Agama Islam. Namun kita berhenti berehat sebentar, jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama dengan kami. Ini zakat aku yang terakhir lepas aku diberhentikan kerja. Mudah-mudahan ada rezeki aku lagi lepas ni. Dapat diteruskan. Macam mana nak uruskan perceraian ni? Susah betul lah. Tanya orang ni tak tahu. Tanya orang tu pun tak tahu. Macam mana nak buat benda ni? Nak pergi mana pun tak tahu. Heish. Allahu Akbar. Nak ke mana, Dek? Nampak macam tercari-cari. Saya sebenarnya tengah cari ni bang, bahagian perceraian. Tapi nak pergi pejabat nikah ke? Pejabat agama ke? Atau nak pergi mahkamah terus? Ni saya tengah pening ni. Ya tak ya juga. Saya pun tak pasti kalau kita nak bercerai ni nak kena ke mana dulu ya. Tak faham saya. Tak boleh bang, sekejap dulu bang. Okey, cuba lagi. Itu dia VT yang dapat kita lihat sebentar tadi. Kalau kita tengok tadi Datuk, masih lagi ada masyarakat di luar sana yang masih lagi rasa keliru. Nak pergi mana satu? Nak pergi Mahkamah Syariah ke, Jabatan Agama ke, Majlis Agama Islam ke dan sebagainya. Jadi merujuk pada topik perbincangan kita pada malam ini, apakah fungsi Mahkamah Syariah, Jabatan Agama Islam dan juga Majlis Agama Islam? Okey, terima kasih. Satu persoalan yang baik untuk kita leraikan. Walaupun di
di kesempatan ini mungkin saya akan sentuh perkara-perkara yang penting saja. Di mana kalau kita lihat fungsi Jabatan Agama itu dia berkaitan dengan perkara-perkara untuk memang fungsinya banyak, tapi dalam konteks yang lebih relevan dengan apa yang kita perkatakan ialah untuk merekodkan butiran, mengeluarkan sijil surat perkahwinan, surat perceraian. Tapi isu-isu yang berbangkit yang menjadi pertikaian, perkara-perkara yang menimbulkan persoalan yang melibatkan pihak-pihak mencari penyelesaian, itu akan pergi ke mahkamah. So dalam konteks itu juga, kalau kita lihat tadi, kalau yang melibatkan perceraian itu sendiri, maknanya benda-benda ini harus terus pergi ke mahkamah. Terus pergi mahkamah. Tapi dalam konteks itu juga Jabatan Agama dalam di bawah bidang kuasanya ada juga yang berkaitan dengan kaunseling. Jadi yang inilah menjadi kebanyakan kekhilafan bila pergi ke Jabatan Agama dan proses kaunseling yang diambil tersebut memakan masa yang tertentu, dan dia beranggapan itu adalah satu proses untuk perceraian. Tapi itu adalah satu saluran yang tidak tepat. Betul. Proses di mahkamah ialah untuk menyelesaikan isu-isu yang berbangkit tentang isu perceraian itu sendiri. Dan kita pun sedia maklum, mahkamah pun mempunyai beberapa bentuk perceraian yang harus dikenal pasti dan melalui prosedur tertentu. Jadi benda ini memang kena jelas. Jabatan Mufti memang kita sedia maklum ada peranan untuk mengeluarkan fatwa-fatwa dan memberikan panduan peringatan pada masyarakat umum. Jadi maknanya Mahkamah Syariah ini lebih kepada perundangan. Betul. Dan mungkin saya boleh tambah sedikit bahawa Mahkamah Syariah ini ada satu entiti yang berbeza dengan Jabatan Agama Islam dan juga Majlis Agama Islam. Maka ia bergerak dengan sendiri. Maknanya ada dua benda yang berbeza. Baik Datuk, seterusnya adalah berkenaan dengan mengapa masih terdapat segelintir masyarakat yang berpandangan bahawa proses Mahkamah Syariah ini mengambil masa yang terlalu lama. Ini satu bagi saya adalah satu persoalan yang sering bermain di minda masyarakat di luar sana. Mereka sering tertanya-tanya kenapa Mahkamah Syariah ini sering tertangguh, sering terlambat, sering tergendala dan sebagainya. Mungkin Datuk boleh kongsikan dengan penonton-penonton di rumah. Ya, terima kasih. Ini satu perkara yang baik yang perlu diberikan penjelasan. Sesuatu kes yang diutarakan di mahkamah, kita dengan membuat satu kesimpulan bahawa ianya melalui satu perkara tempoh jangka masa yang lama dan mempunyai halangan-halangan tertentu, kita patut menyelami dan melihat kes itu sendiri, pelbagaian kes itu sendiri, dan di mana isu-isu tertentu yang perlu diperjelaskan, keterangan-keterangan yang perlu ada dalam kes-kes tersebut. Ya, dia berbeza. Dia berbeza antara satu kes dengan satu kes yang tertentu. Dan dalam masa yang sama kita lihat institusi Mahkamah Syariah itu sendiri, keupayaan dengan prasarananya, keupayaan yang sedia ada, harus diimbangi kan dengan bebanan dan tanggungjawab yang perlu dipikul. Betul. Jadi kita lihat pertambahan penduduk, pertikaian yang berlaku, lepas tu peningkatan kompleksiti kes itu sendiri, jenis-jenis kes itu untuk diselesaikan mungkin dalam satu-satu keadaan daerah ataupun negeri tertentu, dia begitu terhad. Baik. Hakim atau mahkamah situ yang untuk mengendalikan perkara tersebut. Jadi kita patut lihat secara global untuk cari satu penyelesaian supaya keadilan itu dapat dicapai dan penyelesaian dapat diberikan secara tuntas berdasarkan pada perundangan yang ada dan juga keupayaan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Bagi saya ini satu penerangan yang sangat jelas daripada Datuk, kerana bagi saya Mahkamah Syariah itu terlambat atau sering tergendala dari segi kes itu adalah disengajakan, bukan adalah tidak sewenang-wenangnya berlaku, kerana mungkin ada prosedur-prosedur tertentu yang macam Datuk bagi tahu bergantung pada jenis-jenis kes, bergantung jadi dari segi perlu disusun dengan baiknya. Betul tak ya? Betul. Baik, kita akan membincangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan harapan Datuk tentang institusi Mahkamah Syariah itu sendiri. Namun kita berhenti berehat sebentar. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Teruskan setia bersama dengan kami.
Jabatan Agama Islam ni adalah urus tadbir agama di wilayah persekutuan lah, di negeri-negeri lah. Manakala mahkamah syariah ni adalah yang menentukan sesuatu hukuman sekiranya berlaku kesalahan. Untuk masa sekarang ni tak memada rasanya. Dia kena lebih sikit. Macam ada yang diperbahaskan di parlimen dulu kata nak dinaikkan. Itu yang terbaiklah. Mudah-mudahan dengan dinaikkan tu ada kesedaran daripada pihak masyarakat supaya tak melakukan kesalahan syariah. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami. Itulah dia sedikit paparan yang dapat kita lihat daripada masyarakat di luar sana berkenaan dengan pandangan masyarakat tentang perbezaan Mahkamah Syariah dan juga Jabatan Agama Islam. Baik Datuk, kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Mungkin ada sedikit ingin Datuk kongsikan bersama penonton kita di rumah, apakah harapan Datuk terhadap institusi kehakiman syariah di Malaysia? Okay, terima kasih. Pertama-tamanya kita lihat bahawa sebagaimana yang kita mulakan tadi perbincangan tentang pindaan tu, roh ataupun hasrat adanya pindaan 1211A itu sendiri pada 1988 itu melalui Akta Parlimen 704 adalah untuk memastikan Mahkamah Syariah itu mampu bergerak dan menyelesaikan isu-isu tanpa ada apa-apa campur tangan. Jadi dengan itu kita amat berharap maknanya penghakiman yang diberikan benar-benar diberikan pengiktirafan supaya ianya benar-benar menepati dengan hasrat pindaan perlembagaan itu sendiri. Dan yang keduanya pula prasarana keupayaan yang sedia ada kita amat-amat mengharapkan diberikan penambahbaikan supaya ianya benar-benar dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik. Sebab kita memang berhasrat untuk menyelesaikan tanggungjawab yang diberikan sebaik mungkin. Tapi dalam konteks itu juga kita harus mengimbangi dengan keupayaan kita. Sebagaimana yang saya nyatakan sebelah tadi. Dalam masa yang sama juga kita lihat Mahkamah Syariah itu jangan dipandang asing, terlalu asing pada kita. Ia adalah satu mahkamah yang sepatutnya dekat dengan diri kita dan dapat menyelesaikan urusan-urusan. Sebab itulah ianya dikhususkan pada untuk kita sebagai orang Islam. Dan ia pun lebih melibatkan kekeluargaan. Pertikaian-pertikaian yang berlaku kebanyakan melibatkan kaum keluarga, pasangan suami isteri atau bekas pasangan suami isteri. So dalam konteks ini, contohnya dalam kes perbuatan anak dan sebagainya, kita harus menyelami dan memahami kedudukan sebenar al-waqi' itu sendiri. Kalau berterusan bercakaran, yang menjadi mangsa adalah anak. Betul. Dan anak akan hilang dia punya ruang dan peluang sebagaimana anak-anak yang lain. Betul. Dia tidak lagi dapat bersama dengan ayah, tidak lagi dapat bersama dengan ibu di bawah satu bumbung. Dan ini akan memberi kesan yang berpanjangan. Tapi kalau kita tidak faham perkara tersebut, masing-masing berperang di mahkamah, masing-masing cuba menegakkan hak masing-masing, dan dalam masa yang sama kita menafikan perkara yang sebenar yang patut kita suburkan, kita banggakan. Bahkan ada kes-kes tertentu sanggup engage lawyer, peguam untuk mengendalikan sesuatu kes, fight the case, sedangkan kos untuk pembiayaan itu lebih banyak daripada menyelesaikan isu-isu yang berkaitan antara pihak-pihak. Betul. Itu perkara yang perlu kita fahami sebenar-benarnya. Dan kita juga harus lihat bahawa peranan Mahkamah Syariah itu sebagaimana yang telah ditegaskan untuk memberikan keadilan. Dan kita hanya bertegangkan kepada keterangan-keterangan yang ada. Jadi bila lebih banyak daripada menyelesaikan isu-isu yang berkaitan antara pihak-pihak. Betul. Itu perkara yang perlu kita fahami sebenar-benarnya. Dan kita juga harus lihat bahawa peranan Mahkamah Syariah itu sebagaimana yang telah ditegaskan untuk memberikan keadilan. Dan kita hanya bertegangkan kepada keterangan-keterangan yang ada. Jadi bila
keupayaan untuk mendapatkan keterangan itu terbatas, ini akan menyebabkan beberapa kesulitan berlaku. Sebab tu kalau di kesempatan ini mungkin saya boleh bacakan bahawa satu hadis yang menyatakan innama ana basharun wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dukum an yakuna ilhan bihujjatihi min ba'dih فأقضي بنحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعا من النار. Jadi maknanya kalau pihak-pihak bertikai itu, hakim akan berpegang kepada keterangan-keterangan. Mungkin salah satu pihak itu lebih petah bercakap, lebih bijak berhujah dan mengutarakan perkara-perkara semua. Tapi sebenarnya wakil dia menyalahi dengan kedudukan keadilan sebenar. Tapi sebab itu peringatan Nabi Muhammad SAW, jangan kamu ambil benda yang bukan hak kamu. Sesungguhnya jika kamu ambil itu adalah aku berikan qit'atan minan nar, sepotong api neraka. Itu adalah peringatan kepada kita semua. Jadi inilah membezakan kedudukan mahkamah syariah dengan mahkamah civil. Jadi kita amat malang kalau ada orang yang merasakan hilang dosanya walaupun dia melakukan kesilapan bila ia menang kes. Bukan. Benang kes ada mungkin berlaku kepada kedudukan-kedudukan tertentu. Tapi kita harus memahami tanggungjawab dan hak masing-masing. Jadi harapan kita supaya pihak benar-benar menghayati hak dan ingat bahawa pembalasannya bukan hanya di dunia tapi ia akan berkekalan dan perlu diberi pertanggungjawaban. InsyaAllah. Baik, terima kasih Datuk, yang saya kira penjelasan yang sangat-sangat jelas pada malam ini, betul-betul sangat sampai di hati apa yang telah diberikan kepada Datuk sebentar tadi. Baik Datuk, mungkin saya boleh rumuskan pada topik perbincangan kita pada malam ini, iaitu berkenaan dengan 3 perkara. Yang pertama, mahkamah syariah itu mempunyai peranan yang sangat besar dalam negara kita. Yang kedua ialah berkenaan dengan mahkamah syariah itu sendiri menyediakan dan melaksanakan perkhidmatan pengadilan mengikut undang-undang Islam dan pasti ia berlandaskan hukum syara. Dan yang ketiga, dengan adanya perkara 121/1A Perlembagaan Persekutuan tersebut, maka mahkamah syariah mempunyai hak yang sangat eksklusif jika ada percanggahan dari segi bidang kuasa di antara mahkamah syariah dan juga mahkamah sivil, dan insya-Allah akan terus kepada mahkamah syariah. Baik Datuk, alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung rancangan Datuk. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk yang saya kira penjelasan yang sangat jelas, sangat membantu dan dapat menghuraikan segala persoalan yang ada dalam minda masyarakat di luar sana. Dan yang pastinya Datuk, dengan penjelasan Datuk pada malam ini, saya pasti masyarakat di luar sana akan rasa hilang gerun terhadap mahkamah syariah. Kerana dengan penjelasan Datuk yang sangat detail atau terperinci ini, insya-Allah mudah-mudahan akan membantu mereka dan juga dapat mereka mengetahui berkenaan dengan fungsi mahkamah syariah itu sendiri, dapat tahu fungsi Jabatan Agama Islam dan juga fungsi Majlis Agama Islam Datuk. InsyaAllah. Baik Datuk, mungkin pada malam ini juga Datuk, insya-Allah kita akan bersiaran pada ketika hari dan waktu yang lain, dan terima kasih banyak-banyak kepada Datuk kerana sudi hadir kepada program bicara kita, bicara fail syariah pada malam ini, dan insya-Allah jika tiada aral, ada rezeki, kita akan bersiaran bersama-sama lagi Datuk. Terima kasih banyak-banyak. Jazakallahu khairan katsira. Terima kasih banyak-banyak. Baik, kepada anda semua di rumah, insya-Allah kita akan menghidangkan pelbagai lagi topik yang menarik pada minggu yang akan datang, iaitu kita akan bersiaran selama 13 minggu berturut-turut secara siaran langsung. Dan insya-Allah kepada anda semua, kita akan pada minggu hadapan kita akan membincangkan topik yang sangat menarik, iaitu limitasi umur perkahwinan. Dan jika anda ingin turut serta bersama dengan kami bersiaran pada minggu hadapan, anda boleh terus menghubungi kami dan membuat panggilan di 03 227 60144. Saya ulangi semula, 03 227 60144. Maka dengan itu berakhirlah program Bicara Fail Syariah kita pada malam ini, dan jangan lupa temu janji kita pada hari dan waktu yang sama. Dan saya Nurul Fazilah Kamaluddin, jangan malu ambil tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.